Halo, selamat selamat semua. Salam sejahtera daripada cikgu, iaitu Cikgu Metin Sidi. Semua kenal dengan cikgu kan? Okey, pada hari ini cikgu ingin menentangkan ataupun membincangkan berkaitan dengan pengenalan kepada pertolongan cemas. Okey. Tapi sebelum itu, cikgu ingin menunjukkan kepada kamu semua satu video berkaitan dengan keselamatan, keselamatan dalam kehidupan seharian. Alright? Jadi, cikgu nak kamu semua lihat dahulu video ini. Cikgu akan kongsikan kepada kamu.
Okey, tadi anda telah lihat satu video yang berkaitan dengan keselamatan di beberapa situasi lah, di beberapa kawasan, terutamanya di kawasan sekolah. Okey, kalau kita lihat tadi di kawasan sekolah, ada beberapa tempat yang kita fikirkan sangat selamat, tetapi sebenarnya ianya boleh mengundang kepada kecelakaan. Kalau kita lihat tadi dalam ada 4 situasi, okey, di dalam kawasan sekolah. Okey, pertama adalah di kawasan tangga, okey, di mana tangga naik dan turun di bangunan-bangunan sekolah. Yang kedua adalah dalam bilik bengkel. Bengkel di mana bengkel merupakan adalah tempat di mana terdapat banyak peralatan yang boleh membahayakan dan juga boleh menyakitkan, okay, dan juga boleh mencederakan kita lah. Dan yang seterusnya di kawasan hadapan pagar sekolah. Kawasan pagar sekolah adalah satu kawasan yang sangat-sangat berbahaya, di mana terdapat banyak kereta, terutamanya waktu puncak lah, waktu sekolah, di mana ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka, dan juga waktu balik daripada sesi persekolahan. Okey, jadi itu adalah untuk renungan kita bersama, di mana anda semua perlulah menjaga keselamatan diri ya. Alright, untuk hari ini cikgu akan menerangkan berkaitan dengan aspek-aspek pertolongan cemas. Okay, kita mulakan dulu kepada apa itu pertolongan cemas. Apa itu pertolongan cemas kelas? Kalau kita lihat, pertolongan cemas adalah satu pertolongan kepada mereka yang tercedera atau sakit dengan tiba-tiba sebelum ketibaan bantuan perubatan atau ambulans. Jadi kalau kita lihat, pertolongan cemas ataupun first aid, ianya adalah pertolongan awal yang kita berikan kepada mangsa yang cedera ataupun yang sakit dengan tiba-tiba. Kemudian, apakah objektif dalam pertolongan cemas ini ataupun dalam bantu mula ini? Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa. Tujuan utama pertolongan cemas adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua adalah untuk mengelak keadaan daripada menjadi lebih teruk. Dan yang ketiga, memberikan kelegaan dan keselesaan kepada mangsa. Kalau anda semua lihat, early administration of suitable life-saving and stabilizing measures save lives, prevents disability, and alleviates suffering. Kita lihat apakah sifat-sifat ahli pertolongan cemas. Anda semua sebagai ahli pertolongan cemas, ahli Bulan Sabit Merah Malaysia, jadi anda perlu tahu apakah sifat-sifat sebagai salah seorang ahli pertolongan cemas. Yang pertama adalah seorang yang tajam perhatian. Tajam perhatian maksudnya seorang ahli pertolongan cemas mestilah nampak segala-gala tanda ataupun gejala kecederaan. Ayat ini kita dapat lihat apabila kita ingin membuat penilaian kepada mangsa. Yang kedua adalah pantas ikhtiar. Ikhtiar maksudnya pantas untuk membuat satu keputusan dengan melihat kepada keadaan yang sesuai di sekeliling kita. Yang ketiga adalah tidak kasar. Tidak kasar maksud tidak mencederakan atau menyakitkan mangsa yang sudah cedera. Maksudnya waktu kita nak mengalihkan mangsa, maka kita perlu mengangkat atau mengalihkan dengan cara yang lebih sesuai dan tidak menyakitkan. Yang keempat, berakal budi. Berakal budi maksud berbudi tinggi dan tidak kasar terhadap mangsa. Yang keempat, bertimbang rasa, di mana sifat simpati kepada mangsa yang cedera, sentiasa tersenyum. Muka yang seseorang ahli pertolongan cemas, mestilah orang yang sentiasa tersenyum. Jangan pula waktu kita nak merawat mangsa, kita pun ikut emosi, kita berasa sedih, kita menangis. Tak boleh. Untuk menjadi seorang ahli pertolongan cemas, kita mestilah sentiasa positif, sentiasa yakin pada diri sendiri dan juga sentiasa tersenyum dengan mangsa, supaya mangsa yang kita rawat tadi mereka akan nampak lebih tenang. Dan apabila kita senyum semasa kita merawat, ianya memberikan keyakinan kepada kita untuk memberikan rawatan. Seterusnya, rawat dengan keyakinan, di mana kita sebagai ahli pertolongan cemas, kita mestilah seorang yang tenang, boleh mengawal diri, dan juga kita yakin dengan apa yang kita buat semasa membuat rawatan kepada ahli kepada mangsa. Kemudian memberikan pertolongan apa yang tahu saja.
lakukan setakat mana yang mampu. Okey, di sini bermaksud walaupun anda tidak tahu CPR sebagai contoh, walaupun anda tidak tahu macam mana nak mengendalikan patah tulang, tapi anda boleh mengurangkan kesakitan. Jadi anda cuba setakat yang anda mampu untuk mengurangkan kecederaan tersebut. Kemudian seterusnya kita lihat slide seterusnya di mana okey, di sini kan kalau kita lihat ada gambar rajah yang menunjukkan bagaimana ahli pertolongan cemas itu membantu mangsa-mangsa yang cedera. Your ultimate goal is to protect and save lives in a safe, effective and dignified way, not to learn detailed technique out of context. Okey, maksudnya di sini ialah di mana sebagai seorang ahli pertolongan cemas, kita tak semestinya tahu dengan lebih mendalam berkaitan dengan cara untuk merawat mangsa. Tapi kita dapat mengurangkan kecederaan mangsa dengan menggunakan teknik-teknik sesuai sebagai salah seorang ahli pertolongan cemas. Okey, kita lihat dalam slide ini di mana kita nak menilai situasi ataupun insiden. Okey. Di sini kalau kita lihat ini adalah satu kawasan kemalangan di mana kalau kita lihat di sini ada berapa mangsa? 1, 2, 3. 3 mangsa, 2 kenderaan iaitu 2 kereta dan 1 basikal. Dan kalau kita nak melihat di sini, okey, perkara utama sebagai salah seorang ahli pertolongan cemas, kita hendaklah membuat penilaian awal, penilaian awal ataupun early assessment, di mana dalam situasi begini kita hendaklah melihat ataupun mengenal pasti situasi, scene, survey the scene. Kalau kita lihat di dalam gambar rajah ini, kita melihat berlakunya pelanggaran antara kereta warna merah, van warna kuning yang membawa bahan terbakar dan juga seorang penunggang basikal. Dan ketiga-tiga mangsa, kalau kita lihat sini, tidak sedarkan diri, berada dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Jadi mana van itu remuk dengan teruk dan juga kalau kita lihat sini di bahagian belakang van tersebut, ini cikgu tunjukkan, ada bahan mudah terbakar. Dan juga kalau kita lihat sini, kebakaran sudah berlaku di enjin, bahagian enjin kenderaan kereta berwarna merah dan juga kenderaan van ini. Dan ketiga mangsa tidak sedarkan diri. Kemudian ada lagi yang berlaku di mana tiang elektrik patah. Tiang elektrik patah dan terdapat juga anak-anak murid ataupun anak-anak kecil tengah bermain bola di kawasan yang berdekatan. Jadi kawasan ini terletak di tengah-tengah jalan. Jadi bagaimana sebagai salah seorang ahli pertolongan cemas, kita hendak membantu bangsa yang berada dalam situasi begini. So, yang pertama, survey the scene. Yang kedua, intervenes safely and securely, assess, decide and act. Sebagai salah seorang ahli pertolongan cemas, kita mesti melakukan penilaian, membuat keputusan dan terus bertindak berdasarkan kesesuaian. Alright. Jadi ini cara kita nak menilai sebagai salah seorang ahli pertolongan cemas. Kita tak boleh terus membantu mangsa tanpa kita membuat penilaian risiko kawasan kejadian. Okey, seterusnya kita melihat penilaian asas pesakit. Okey, jadi kita nak menilai keadaan pesakit. Alright, kita menggunakan beberapa tips, beberapa kaedah. Yang pertama, kita akan melihat aspek yang pertama iaitu bahaya ataupun danger. Danger. Jadi dalam kita nak melihat penilaian kepada bahaya ini, kita melihat adakah kita sebagai penyelamat dan mangsa terdedah kepada bahaya. Sekiranya terdedah, maka kita perlulah mengalihkan mangsa ataupun kita mengalihkan bahaya tersebut daripada mangsa. Yang kedua adalah tindak balas, respon. Dan dalam perkara yang kedua iaitu tindak balas, kita nak melihat sama ada pesakit sedar ataupun tidak. Sekiranya pesakit sedar, kita boleh membuat penilaian dan seterusnya membuat rawatan. Sekiranya tidak sedar, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memeriksa sama ada
mangsa itu masih bernafas ataupun tidak. Okey, seterusnya kita pergi pada yang ketiga, itulah pernafasan. A, breathing. Airway. B, breathing. Airway. A adalah airway di mana kita nak membuka saluran pernafasan. Membuka saluran pernafasan. Dan seterusnya kita melihat sama ada pesakit itu masih bernafas ataupun tidak. Dan kemudian B, breathing. Breathing maksudnya kita memberikan pernafasan, memberikan hembusan nafas sekiranya tidak ada nafasan. Dan seterusnya E, edaran darah ataupun circulation. Circulation ini kita melihat sama ada mangsa itu mempunyai nadi ataupun tidak. Bagaimana kita nak memeriksa nadi? Kita ada beberapa ataupun tempat-tempat yang boleh kita kenal pasti untuk mengenal pasti denyutan nadi. Tempat yang pertama di saluran karotid, di bawah leher. Yang kedua, saluran di pergelangan tangan. Dan yang ketiga di celah paha, Kemudian kita melihat tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini kita perlu mengenal pasti tanda-tanda dan gejala-gejala pesakit. Bagaimana gejala tersebut ataupun tanda itu boleh membantu kita dalam membuat rawatan selanjutnya. Alright, kalau kita lihat di sini, di dalam slide yang seterusnya, di danger, bahaya. Adakah penyelamat dan mangsa terdedah kepada bahaya? Kalau kita lihat di sini kalau kamu semua lihat di dalam gambar raja ini, kita lihat yang pertama dulu. Ini adalah seorang pekerja yang telah melekatkan satu papan tanda danger, high voltage. Maksudnya di sini kawasan ini adalah kawasan yang sangat berbahaya. Di mana kawasan di sini mempunyai aliran elektrik yang sangat tinggi. Kemudian di bawahnya adalah simbol-simbol di mana simbol-simbol kepada bahaya yang kawasan tersebut mempunyai bahan-bahan yang mudah terbakar ataupun bahan yang beracun ataupun bahan yang berkimia ataupun radioaktif. Dan seterusnya gambar yang ketiga adalah di mana kita melihat bagaimana mangsa itu dialihkan dengan menggunakan kereta sorong, di mana kita sebagai ahli pencemas kita berusaha untuk menyelamatkan mangsa, tapi pada masa yang sama kita perlu mengalihkan mangsa dahulu sebelum kita membuat rawatan. Always protect yourself first. Kita kenalah memberikan keutamaan kepada keselamatan diri dahulu sebagai seorang ahli pencemas. Maintain self-control. Observe the situation before taking action. Proceed only if it really seems safe and secure to do so. Maksudnya di sini, selepas kita mengawal situasi, kita perlu melihat sama ada kawasan itu selamat ataupun boleh kita masuk sebelum kita membuat tindakan selanjutnya. Itu yang pertama. D. Yang kedua, R, respon. Tindak balas. Adakah pesakit sedar atau tidak? Jadi macam mana kita nak melihat respon mangsa. Kalau mangsa tidak sedarkan diri, kita bagilah tepukan lembut di bahu mangsa. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam gambar rajah di dalam slide ini, yang pertama, gambar rajah pertama, di mana perempuan ataupun seorang ahli pertolongan cemas ini telah menepuk lembut di bahagian lengan dan juga di bahagian bahu mangsa. Hello sir, hello, are you okay? Hello, are you okay? Itu kira interaksi antara ahli pertolongan cemas dengan mangsa. Sekiranya mangsa tidak memberikan respon, sekiranya mangsa tidak memberi respon, ahli pertolongan cemas perlulah membuat ataupun meminta bantuan daripada orang ramai untuk membuat panggilan kecemasan. Jadi tolong panggilkan ambulans mangsa tidak sedarkan diri. Jadi panggilan kecemasan untuk di bahagian sibu, kita menggunakan direct number hotline, itu 084 34 333. 084 343 333 ataupun 084 348 676. Seterusnya, airway, itu saluran pernafasan.
Kita melihat nafas. Adakah pesakit masih bernafas? Okay. Kalau pesakit masih bernafas, kita perlulah membuka saluran pernafasan. Okay. Macam mana membuka saluran pernafasan? Kita dongakkan dagu. Kita dongakkan dagu. Kalau kita lihat di gambar rajah ini cara yang betul lah untuk mendongakkan dagu. Kita pegang dahi, kita angkatkan chin, kita angkatkan dagu. Seterusnya, B, breathing, periksa pernafasan. Ini kita menggunakan kaedah lihat, dengar dan rasa. Lihat, dengar, rasa. Kalau kita lihat di kawasan di gambar rajah ini, di mana lihat mata ahli pertolongan cemas itu dia melihat bahagian dada. Melihat dada, tujuannya adalah melihat sama ada dada mangsa itu naik ataupun turun. Itu maksudnya sama ada mangsa itu masih bernafas. Kemudian dengar. Apa yang didengar oleh ahli pertolongan cemas ini? Beliau mendengar pernafasan sama ada bunyi pernafasan ataupun tidak. Dan rasa. Rasa di bahagian saluran nadi karotid di bawah leher. Okey. Jadi itu adalah 3 step: lihat, dengar dan rasa. Dan perlakuan ini perlu dilakukan antara 2 sehingga 10 saat. Kemudian yang seterusnya, circulation. Circulation, edaran darah. Adakah nadi berdenyut? Jadi ini yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu nadi karotid, di mana kita perlu memeriksa sama adakah nadi seseorang manusia itu berdenyut ataupun tidak di bawah sini, berdekatan dengan leher. Tindakan seterusnya. Apa tindakan seterusnya sekiranya mangsa-mangsa berada dalam keadaan, contohnya yang pertama, sedar, bernafas dan menadi. Jadi kita membuat rawatan ikut simptom, bantuan perubatan jika perlu. Sekiranya mangsa sudah boleh bernafas dan mempunyai nadi. Kemudian sekiranya mangsa tidak sedar tapi bernafas dan bernadi. Jadi kita perlu membuat rawatan kecemasan dan meletakkan mangsa dalam keadaan posisi pemulihan. Dan sementara itu kita membuat bantuan perubatan. Yang ketiga, di mana keadaan mangsa tidak sadarkan diri, tidak bernafas tetapi mempunyai nadi. So, kita perlu buat dial nombor kecemasan. Yang ini perlu dilakukan dalam semua keadaan lah. Sama ada bernafas atau tidak bernafas. Selepas membuat dial nombor kecemasan atau membuat panggilan kecemasan, kita perlu berikan 2 hembusan. 2 hembusan pada mangsa yang tidak bernafas. Yang situasi yang keempat, tidak bernafas, tidak sadarkan diri, tidak bernafas dan tidak ada nadi. Jadi kita perlu mulakan CPR. Okey, CPR ni kita akan belajar di sesi yang seterusnya lah, berkaitan dengan CPR, cardiopulmonary resuscitation, di mana kita membuat CPR tekanan dada pada mangsa yang tidak sadarkan diri, tidak mempunyai pernafasan dan tidak mempunyai nadi. Alright, di sini ada infografik berkaitan cara mendiagnosis, diagnosis ataupun cara untuk membuat penilaian awal kepada mangsa. Okey. Dalam kita membuat penilaian awal kepada mangsa, kita kena melihat kepada 3 perkara. Yang pertama, sejarah. Kita melihat kepada sejarah pesakit. Sejarah pesakit maksudnya sama ada pesakit itu mempunyai masalah penyakit lampau. Jadi ini kita perlu dapatkan daripada mangsa itu sendiri ataupun daripada ahli keluarga mangsa. Yang kedua, kita melihat simptom, simptom ataupun gejala. Gejala di mana gejala yang tidak boleh dilihat, seperti mungkin mangsa itu dahaga, ataupun mangsa itu pingsan. Kalau pingsan macam mana? Kemudian tanda-tanda yang dapat dilihat, contohnya kalau kawasan ataupun tempat yang kita boleh sentuh, kita boleh dengar. Contohnya bengkak, lebam, mungkin ada ahli anggota badan itu cacat. Contohnya kalau patah tulang, contohnya. Kalau patah tulang tangan sebelah kiri, mestilah kalau kita bandingkan antara tangan kiri dan tangan kanan, memang ada kecacatan di situ. Maksudnya ada berlakunya patah tulang.
warna kulit juga kita dapat lihat sama ada. Kalau normal memang nampak biasa saja. Kalau ada pendarahan dalaman, maka ianya akan berwarna kebiruan dan kehitaman. Biru kehitaman. Itu dia. Biru kehitaman. Maksudnya darah sudah berkuah dan membengkak di dalam di bawah lapisan kulit. Okey, ini dalam bahasa Inggeris casualty management, pengurusan pesakit. Yang pertama, examine the casualty, maksudnya membuat penilaian kepada pesakit ataupun mangsa. Yang kedua, bring immediate life-threatening problems under control and stabilize the casualty condition. Maksudnya kita meletakkan mangsa dalam keadaan yang stabil, di bawah kawalan kita, jauh daripada kawasan yang bahaya, dan melindungi keadaan mangsa daripada terdedah kepada elemen-elemen yang boleh membahayakan. Contohnya suhu yang melampau, extreme temperature, daripada matahari, daripada hujan, angin dan sebagainya. Yang ketiga, have the casualty rest in the most comfortable position, rehydrate and provide psychological support. Di sini kita meletakkan mangsa atau pesakit dalam keadaan yang stabil, yang dalam keadaan yang boleh merehatkan dirinya, rehydrate, dan juga kita akan menyediakan psychology support. Jadi kita memberikan sokongan psikologi kepada pesakit. Kita bagikan keyakinan kepada pesakit supaya pesakit itu berasa mereka tidak mengalami satu keadaan yang sangat serius. Okay? Dan yang keempat, monitor the casualty regularly until he receive advanced or specialized care or until assistance is no longer needed. Yang maksud di sini ialah kita memasih lagi bersama dengan mangsa atau pesakit sehingga ahli perubatan ataupun pakar-pakar perubatan mengambil alih daripada kita. Itu adalah tugas salah seorang ahli pertolongan cemas. Kita ada di sini di mana kemalangan tidak berbau, bersedia untuk sesuatu yang tidak jangka berlaku dan sesuatu yang tidak dapat diramalkan. Sebagai contoh, bencana alam. Bencana alam kita memang tak dapat ramal. Banjir kita dapat ramal. Ataupun bencana yang dibuat oleh manusia seperti perang. Itu kita tak dapat ramal juga. Bombing, kerusuhan. Itu adalah perkara-perkara yang tak dapat diramal. Okey. Kelas, ahli-ahli semua, kita lihat ini adalah gambaran sebenar kemalangan kenderaan, kemalangan jalan raya. Seorang berada dalam posisi masih sedarkan diri, lelaki masih sedarkan diri, melihat di sebelah, dia melihat rakannya ataupun ahli keluarganya sudah dalam keadaan yang cedera parah. Kalau kamu lihat pun, kamu tahu apa berlaku pada wanita ini. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan seandainya kamu sebagai ahli pertolongan cemas? Tell yourself again and again, I am calm. I can handle the situation. Kamu sebagai ahli pertolongan cemas, kamu tak boleh berasa cemas. Kamu ahli pertolongan cemas, bukannya kamu perlu cemas. Kamu mestilah tenang. Kamu mesti dapat mengendalikan situasi sebegini. Sebagai contohlah, supaya kamu dapat membantu mangsa yang masih lagi bernyawa. Okey, habis untuk hari ini. Kalau ada persoalan, ada pertanyaan, bolehlah ajukan kepada rakan-rakan ataupun kepada ahli-ahli ataupun AJK. Dan yang lebih sesuai, kamu boleh lontarkan soalan kamu di dalam grup Telegram kita. Kita ada grup Telegram BBSM. Kita ada grup Google Classroom. Di sana kamu boleh bertanya soalan dan juga cikgu sudah menyediakan soalan untuk kamu jawab. Dan sekian saja untuk hari ini. Sekiranya anda masih lagi kurang faham, anda boleh berhubung dengan cikgu bila-bila masa berkaitan dengan pertolongan cemas. Bagaimana nak menjadi salah seorang ahli pertolongan cemas yang boleh membantu mangsa pada bila-bila masa. Itu saja daripada cikgu. Bye.